Baik, Assalamualaikum, salam sejahtera, salam GBN, salam Malaysia, salam kuasa ketiga. Jadi tujuannya saya membuat live hari ini adalah untuk membincangkan atau mengulas satu pergolakan yang sedang berlaku dalam UMNO Malaysia. Ya, maknanya di seluruh Semenanjung lah khususnya, melibatkan bahagian-bahagian dan cawangan-cawangan, dan juga untuk menjawab satu atau dua soalan penonton kepada saya. Jadi saya mulakan dengan tajuk dulu. Okey. Jadi UMNO Malaysia secara amnya sedang bergolak, walaupun anda tidak mendengarnya, ya, dibincangkan di umum, sebab ramai di kalangan pemimpin bahagian dan pemimpin-pemimpin cawangan yang beratus-ratus tu berpendapat bahawa Zahid adalah seorang presiden yang bukan hanya bermaharajalela, dia sedang melakukan segala apa yang boleh dilakukan atau mungkin dilakukan untuk mencantas sesiapa sahaja yang menegurnya atau menyoalnya ataupun mengkritik dia. Jadi ini sudah menjadi satu persepsi yang dipersetujui oleh ramai pemimpin bahagian cawangan dan sebagainya. Jadi sekarang ini sudah ada misi untuk memastikan Zahid tidak kekal sebagai presiden. Okey. Sama ada menerusi cabaran terhadap jawatan presiden itu sendiri, ataupun dengan mendesak Zahid berundur secara kehormat, yang saya kira majoriti bahagian cawangan semua tahu tidak akan berlaku, Zahid tidak akan layan, atau mengadakan EGM, ya, untuk mengusulkan pengunduran Zahid atau pemecatan Zahid atas pelbagai faktor. Setakat mana yang saya dapat senarainya, faktor utama adalah kerana Zahid telah membawa BN kepada tahap yang paling buruk dalam sejarah dan perlu bertanggungjawab terhadap tindak tanduk dia. Dan yang kedua, satu senarai pelbagai kesalahan Zahid, ya, yang dilakukan dan keputusan-keputusan bercanggah yang menandakan Zahid telah menyalahgunakan kedudukan dia sebagai Presiden UMNO untuk mencantas secara tidak berperlembagaan, ya. Bila saya kata tidak berperlembagaan, saya merujuk kepada perlembagaan UMNO. Mencantas secara tidak berperlembagaan musuh-musuh dia. Bila saya kata musuh, maksudnya orang yang mengkritik, orang yang menegur, orang yang menyoal dan sebagainya. Satu contoh dalam senarai yang saya lihat yang ada tertulis sana, contohnya Zahid membuat tindakan-tindakan secara memilih. Kalau dulu Nazri Aziz masa Anwar bertanding, tak silap saya, di Port Dickson, dia menyokong Anwar secara terbuka. Zahid berkata tidak boleh halang ahli-ahli parlimen, ya, jika menyokong mana-mana pihak, walaupun Anwar adalah pihak lawan dan memang menurut perlembagaan UMNO itu sudah menjadi satu kesalahan. Tetapi apabila Anwar Musa dipecat, diwar-warkan kononnya salah satu pertimbangan ialah Anwar Musa ada menyokong pihak lawan. Zahid pun pernah keluarkan kenyataan dia tidak boleh halang ahli parlimen menyokong sesiapa. Jadi banyak tersenarai sana kesalahan-kesalahan Zahid yang menunjukkan kepimpinan Zahid tidak konsisten, banyak yang melanggar perlembagaan, termasuk satu kesalahan yang cukup nyata yang tidak boleh dinafikan, iaitu Zahid telah melanggar ketetapan UMNO, iaitu no Anwar, no DAP apabila bekerjasama dengan UMNO. Dan juga, ya, berhubung warkah kepada Agong di mana ada penipuan, kononnya 30 MP menyokong Anwar. Kesemua itu ada disenaraikan dalam pertimbangan-pertimbangan perkara yang akan menjadi asas kepada tuntutan Zahid sama ada berundur ataupun diadakan EGM untuk mengundurkan Zahid ataupun mengadakan cabaran terhadap jawatan presiden pada pemilihan UMNO. Maka adakah usul yang oleh Jamal Yunus, ya,
Jamal Yunus mencadangkan diadakan usul supaya jawatan presiden dan timbalan presiden tidak dicabar. Adakah usul itu akan berjaya? Sama-sama kita lihat, kerana saya tidak tahulah esok apa yang akan terjadi. Adakah akhirnya usul itu akan disokong oleh bahagian-bahagian dan sebagainya. Okay? Kita tidak boleh tahu apa yang berlaku. Selama ni berlaku politik wang dalam UMNO, jadi kita tidak tahu apa yang akan berlaku. Tetapi setakat yang saya tahu, sekalipun ada bahagian yang cuba meredakan keadaan, namun banyak cawangan, ya, memang cukup tidak puas hati. Kira UMNO bergolak, dan hari ini saya tak nak kata dikejutkan lah. Ini bukan satu kejutan, ini dah dijangka. Kita sudah didendangkan dengan satu berita, ya, iaitu Ketua Pemuda UMNO Seremban telah keluar UMNO atau keluar parti bersama beberapa AJK UMNO bahagian Seremban dan telah membuat permohonan untuk menyertai PAS. Ya, ini telah berlaku dan saya difahamkan akan berlaku pengunduran-pengunduran di sana sini dalam kadar yang saya masih tidak tahu, tapi saya jangka agak ramai. Ya. So hari ini Ketua Pemuda UMNO Seremban sudah keluar parti bersama beberapa AJK dan telah memohon untuk menyertai PAS, dan saya difahamkan dia akan membuat sidang media dalam masa terdekat. Dan saya juga difahamkan ini akan disusuli dengan banyak lagi pengunduran dari UMNO. Jadi satu sahaja saya nak katakan kepada Ketua Pemuda UMNO, parti pilihan anda nak masuk mana itu peribadi. Nak masuk PAS ke, nak masuk Bersatu ke, nak masuk GTA ke, itu pilihan anda. Tetapi langkah keluar dari UMNO kerana berpegang kepada prinsip, syabas, ya, saya ucapkan. Sebelum saya beredar, ada satu soalan yang ditanya kepada saya. Apakah komen saya berhubung kenyataan Saifuddin Nasution yang berkata tidak akan berlaku atau semakan semula tidak akan dibuat terhadap Akta Kesalahan Keselamatan Langkah-Langkah Khas 2012 atau SOSMA. Jadi jawapan saya mudah. Selama ini DAP PKR bermati-matian, ya, sejak SOSMA ni diperkenalkan bawah pentadbiran Najib, bermati-matian menentang SOSMA. Kononnya ini adalah undang-undang yang melanggar hak asasi. Ini adalah undang-undang draconian. Ya. Saya masih ingat lagi ada satu penulisan oleh seorang pemimpin DAP di dalam portal DAP. Ya. Dia kata akta ini tidak sehaluan dengan semangat Perlembagaan Persekutuan yang memberikan kedaulatan kepada prinsip-prinsip demokrasi seperti hak bersuara dan hak berhimpun. Dia menulis, akta ini harus ditolak, lebih-lebih lagi apabila undang-undang ini boleh disalahguna oleh pemimpin-pemimpin zalim yang cuba menahan individu berlainan pendapat dan ideologi politik. Ya. Jadi mereka memang menentanglah, PH ni menentang akta ni habis-habisan, menyela kerajaan kerana cuba memperkenalkan akta ini. Walau bagaimanapun, akhirnya bila PH ni masuk jadi kerajaan, Saifuddin kata tidak akan menyemak. Malah dia berkata, ya, undang-undang ini membenarkan proses mahkamah berlaku, ya, seolah-olah menimbulkan gambaran ianya tidak lagi melanggar hak asasi. Ya. Jadi inilah Pakatan Harapan. Sebelum dapat kuasa cakap lain, selepas dapat kuasa cakap lain. Sebelum dapat kuasa cakap tidak sekali-kali akan bekerjasama dengan kleptokrat. Setelah dapat kuasa bukan hanya bekerjasama dengan kleptokrat, malah seorang ahli kleptokrat yang berdepan dengan 47 pertuduhan jenayah di mahkamah dinaikkan sebagai timbalan Perdana Menteri. Ya. So inilah yang berlaku hari ini. Ya. So itu jawapan saya, iaitu PH sedang menunjukkan belang. Okey. Ada yang bertanya kepada saya, adakah usul percaya Anwar ni akan berjaya pada 19 hari bulan? Semestinya saya tidak tahu. Kalau nak tanya, saya percaya kebarang kalian untuk berjaya mengatasi kebarang kalian tidak berjaya. Itu sahaja komen saya. Saya tidak tahu. Okey, adakah ianya berjaya atau tidak.
Jadi kita lihat 19 hari bulan ni adakah ianya berjaya atau tidak. Okey. So sehingga kita berjumpa di lain masa, Assalamualaikum, salam sejahtera, salam GBN, salam Malaysia dan salam kuasa ketiga.